Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi dipanjangkan umur, diberi kesihatan dan kelapangan masa, dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam siri kuliah maghrib bulanan kita, dan alhamdulillah pada malam ini kita berada pada malam tahun baru hijrah. Jadi moga-moga dengan semangat baru, peluang yang Allah Subhanahu wa taala masih beri kepada kita ini dapat kita rebut semaksimal mungkin ke arah membuktikan kita ni benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan kita halakan tujuan kehidupan kita itu semata-mata untuk mencari mardatillah. Ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang minta panjang umur nak masuk tahun baru, tapi Allah Subhanahu wa taala jemput lebih awal. Tetapi alhamdulillah kita pada malam ini berada pada tahun baru hijrah lagi. Maka bila mana peluang ini Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita, ni satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita untuk pastikan kita lebih hebat ibadahnya kepada Allah, untuk pastikan amalan kita, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih hebat daripada tahun-tahun sebelumnya. Kerana hala tuju kehidupan kita seperti mana yang kita sebut sebelum-sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala telah rakam kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk memperhambakan dirinya kepadaku. Maknanya tujuan yang paling asas yang perlu kita sedari, walaupun hari ini kita sibuk dengan agenda kehidupan masing-masing, tapi jangan lupa tujuan utama Allah Subhanahu wa taala lahirkan kita ke dunia ini, sama ada jin ataupun manusia, ialah untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih-lebih lagi kita sebagai orang yang telah diberi nikmat dengan nikmat iman dan Islam, maka Allah taala nyatakan lagi sekali kepada kita, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita, dan tidaklah mereka itu diperintahkan, siapa? Kita semualah sebagai muslim mukmin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa liya'budullah,
kecuali untuk memperhambakan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Dalam keadaan mana? Bila mana kita beribadah kepada Allah, maka Allah Ta'ala mengajar kita mukhlisina lahuddin. Ibadahlah kita, perhambakanlah diri kita kepada Allah dalam keadaan ikhlas, semata-mata mengharapkan mardatillah. Dalam keadaan kita sedikit pun tidak ada campur aduk dengan perkara-perkara lain, dengan tawaran harga dunia, pujian di dunia, pangkat darjat di dunia, semata-mata mardatillah, kerana mengharapkan keredaan Allah, restu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan moga-moga hasil daripada keikhlasan itu Allah Ta'ala pilih kita untuk selamat sejahtera di kehidupan yang hakiki di akhirat nanti. Membina keikhlasan ini tidak lain dan tidak bukan ialah asasnya ialah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat mana pun ibadah kita kalau bercanggah dengan syariat, hebat mana pun susun galur kehidupan kita pada hari ini, kalau ianya bercanggah dengan nilai-nilai Islam, maka ianya tidak dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Jadi atas sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, sempurna kita berada pada tahun baru hijrah lagi. Pada tahun ini marilah kita tajdidkan niat kita, kita perbaharui niat kita, kita tanam keazaman dalam diri kita supaya tahun ini tahun yang lebih hebat daripada tahun-tahun sebelum. Dengan kita tanam keazaman untuk melakukan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada melibatkan ibadah fardu ataupun ibadah-ibadah yang sunat, sama ada melibatkan ibadah yang umum ataupun ibadah-ibadah yang khusus. Semua kita niat nak buat yang terbaik, melibatkan kefarduan, kita buatlah yang terbaik. Tidak ada cara yang lebih baik kecuali cara yang ditinggalkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara terbaik. Tidak ada cara yang lebih baik kecuali cara yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka atas sebab tu kena tanam keazamanlah. Menyempurnakan yang fardu macam mana, maka cari cara Nabi. Nak menyempurnakan yang sunat macam mana, maka ikut cara Nabi. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Dalam keadaan mana? Dalam keadaan kita pada hari ini mampu buat, teruskan. Tak mampu buat, tanam keazaman. Ambil kaedah ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Apa yang kamu tak mampu nak buat semua, jangan kamu tinggalkan semua sekali. Cari yang mampu-mampu, buat yang mampu tu. Lepas tu yang belum mampu, tanam keazaman. Berdoalah supaya Allah Ta'ala bagi kekuatan supaya suatu hari nanti kita mampu buat perkara yang belum mampu itu. Ini nisbah kepada perkara sunat. Sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian, malam ni kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan hadis 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Malam ni kita sambung di muka surat 25 hadis yang ke-10. Carilah ilmu sebelum ia dipertikaikan. Kena rebut ilmu tuan-tuan. Kena belajar. Kena bertungkuh lumus cari ilmu sebelum ia dipertikaikan. Lebih-lebih lagi lah kita pada hari ini, saya dah sebut awal-awal tadi, matlamat tujuan kehidupan kita di dunia ni kerana memperhambakan diri pada Allah, kerana ibadah pada Allah. Tidak ada erti ibadah pada Allah bila mana ibadah tersebut, amalan tersebut tidak didasari dengan kefahaman, tidak didasari dengan ilmu yang cukup. Kalau semata-mata ikut-ikutan, dia tidak ada kualiti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita cerita kelebihan macam-macam, kelebihan solat 27 kali ganda di masjid, kelebihan baca Quran, kelebihan sedekah, tiba-tiba kita tak tahu tata cara, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, semua kita kena tahu. Kalau kita hanya tahu kelebihan sahaja, tak tahu selok-belok pelaksanaannya, jadi tak jadi. Contoh dalam bab solat ni,
Dengan sebab kita cerita di masjid, kita cerita direct pada bab solat. Solat contohnya, kalau kita faham bab solat itu berkaitan dengan 27 kali ganda mengikut hadis Nabi SAW. Nabi kata salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Solat berjamaah itu lebih aula dan lebih afdal daripada solat berseorangan diri dengan 27 kali ganda. Kita bincang 27. Ada riwayat lain kata 25, ada riwayat lain kata 29, tapi yang paling kuat 27. Kalau kita faham kelebihan ini semata-mata, dapat tak 27 tu? Kalau sekadar kita faham 27, semangat nak dapat 27, tiba-tiba kita tak belajar syarat-syarat sah solat, kita tak belajar rukun-rukun solat, perkara-perkara sunat dalam solat. Bagaimana nak dapatkan 27 tu kalau rukun solat pun kita tak faham? Bagaimana kita nak dapat 27 kali ganda kalau syarat-syarat sah solat pun terumbang ambing? Ambil wuduk pun belum tentu sah lagi. Maka di samping kita kena faham 27, maka lebih-lebih lagi kita kena faham asas sebelum 27 tadi, berkaitan dengan rukun-rukun, berkaitan dengan prasyarat, berkaitan dengan perkara-perkara sunat melengkapi solat tersebut. Baru dapat 27. Kalau cerita saja 27, maka tak bincang dalam bab rukun-rukun solat, syarat-syarat sah solat, syarat wajib solat, maka dia sekadar cerita kosong dia jadi. Dia panggil cerita kosong saja, tak dapat apa. Jadi atas sebab itu kita kena belajar. Kena belajar bersungguh-sungguh. Kenapa? Kerana kita takut semangat kita semangat yang tidak cukup ilmu. Semangat kita semangat kosong. Kita takut macam tu. Tapi insya-Allah moga-moga kita semua dengan istiqamah yang telah kita bina sebelum daripada ini, tiap-tiap malam kita belajar. Ada yang ajar pada kita ilmu fiqh, ada yang ajar pada kita ilmu akidah, ada yang ajar pada kita ilmu akhlak, hadis, tafsir dan seumpamanya. Moga-moga gabung jaling tersebut melengkapkan kefahaman kita. Itu yang kita nak. Jangan kita bincang sekadar kelebihan, tiba-tiba kita tak tahu susung galo nak beramal tersebut dengan kaedah yang sempurna. Carilah ilmu sebelum ia dipertikaikan. Itu tajuk kita malam. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin. Hadis yang ke-10, carilah ilmu sebelum ia dipertikaikan. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'allamu qabla az-zannina, yakni qabla alladhina yatakallamuna biz-zannin, yakni qabla alladhina yatakallamuna biz-zannin. Akhrajahu al-Bukhari mu'allaqan. Artinya daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah ilmu sebelum lahir orang-orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi nyatakan pada kita hadis ini sahih, tidak ada pertikaian. Nabi kata carilah ilmu, tuntutlah ilmu, belajarlah ilmu sebelum lahir, sebelum tiba, sebelum muncul orang-orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Sebelum, kalau dah lahir orang yang suka pertikai agama, khawatir dalam keadaan kita sedang jahil ketika itu, kita terpengaruh dengan orang yang bawa dakwah, merosakkan kefahaman kita ketika dalam keadaan kita jahil. Tiba-tiba datang setengah-setengah golongan yang bercakap agama tetapi ada kepentingan, maka terpengaruh tak masa tu? Masa itulah terpengaruh kita ketika itu. Pasal apa terpengaruh? Pasal ilmu kita tak cukup. Lepas tu Nabi kata, nak belajar ni jangan bertangguh-tangguh, bersegera. Takut apa? Takut kita ni dihadiri oleh orang-orang yang kiranya boleh merosakkan fikrah, boleh merosakkan kefahaman kita. Sebelum kita faham betul-betul,
ilmu yang sepatutnya. Kena rebut. Jangan tangguh-tangguh. Jangan tangguh-tangguh. Kasar kalau tangguh-tangguh, takut-takut kita bertangguh tersebut kita beramal tanpa ilmu. Takut-takut kita bertangguh-tangguh itu, takut-takut datang seseorang yang boleh menyebabkan kita rosak dengan sebab fahaman yang disebarkan kepada kita. Takut perkara-perkara tersebut. Sebab tu kita kena belajar. Kita sebagai ibu dan ayah kena belajar. Kita sebagai anggota masyarakat kena belajar. Kita sebagai anak-anak kena belajar. Semua kena belajar. Kena belajar. Pasal apa? Pasal sebelum bila mana kita belajar, kita boleh kenal pasti baik, baik buruk. Kita boleh kenal pasti yang ni betul ataupun salah, yang ni perintah ataupun larangan, yang ni makruh, yang ni harus, yang ni halal, yang ni haram. Semua kita tahu bila mana kita sudah belajar. Tapi kalau kita tak belajar, maka bila mana orang cakap berkaitan dengan perkara tersebut, kita ikut-ikut ketika itu. Dalam keadaan kita tak tahu fakta yang sebenar, dalam keadaan kita tak tahu natijah yang sebenar, istinbat hukum yang sebenar berasaskan Al-Quran dan hadis. Sebab tu ilmu ni kena bersegera kita belajar. Lebih-lebih lagi ilmu-ilmu yang asas, melibatkan fardu ain, yang mana setiap individu kena belajar. Tak belajar berdosa. Melibatkan fardu ain. Asas fardu ain melibatkan akidah, melibatkan syariat, melibatkan akhlak. Kena belajar supaya datang da'iyah yang berada sekeliling kita pada hari ini, dia tak merosakkan kefahaman kita bila mana sudah ada asas. Tapi kalau asas tak ada, masa itulah kita mudah dibeli dengan harga wang ringgit, mudah dibeli dengan harga-harga yang murah pada hari ini. Walaupun mahal pada zahir, tapi hakikat di sisi Allah, harga yang ada di dunia ni semua murah semua. Walaupun 2.6 bilion, murah tu. Mahal apa? Murah. Pasal apa harga murah? Saya kata harga tu harga di dunia. Harga tu kalau kita dapat, bila kita mati bawa sekali tak? Tak bawa. Bila mana tak bawa, tu dipanggil harga yang murah. Mana harga mahal? Harga yang mahal tuan-tuan, bila mana kita mati, dia sekali dengan kita. Itu harga mahal. Yang tu harga mahal. Tak ada hak lebih mahal lagi. Tak ada hak lebih mahal tuan-tuan. Kalau kita ceritalah kemewahan macam mana sekalipun, nilai dunia macam mana sekalipun, kalau kita mati dia tak boleh bersama kita, hak tu harga murah dia panggil. Kita sedang tertipu dengan harga murah tersebut pada hari ini. Ramai masyarakat kita hari ini mula tertipu dengan harga-harga dunia, sehingga mereka dibeli dengan harga murah. Sedangkan Nabi dah bagi tahu, Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, dan jangan kamu bertukar ganti, berjual beli hukum hakam Allah Ta'ala itu dengan harga yang murah. Mana harga murah? Saya sebut dah tadi harga murah. Harga murah iaitu bila mana kita bertukar ganti dengan nilai dunia yang sementara, dan bila mana kita mati, kita akan tinggalkan seberapa segera. Itu harga murah. Murah harga. Harga mahal yang mana? Harga mahal ni hak kita sedang duduk ni, harga mahal. Harga mahal ni hak kita solat tadi, harga mahal. Hak kita bangun malam nanti, harga mahal. Hak kita baca Quran tu harga mahal. Hak kita bersedekah masuk tabung masjid tu harga mahal. Kenapa mahal? Walaupun hari ni kita berkira nak masuk tabung, yang tu bersama-sama kita di akhirat nanti. Yang beratus ribu dalam bank kita tu, hak tu harga murah tuan-tuan. Hanya dibangga-banggakan sekadar di dunia, tetapi dia belum tentu bersama kita di akhirat. Sebab tu kena yakin, kena lihat perkara ini dengan mata hati, baru kita nampak, oh, nilai akhirat lah segala-gala. Betul lah tu. Kerana apa? Kerana dunia ni singgah sekejap je. Tiap-tiap hari kita dengar berita kematian, nak gambarkan tiap-tiap hari orang mati tu, nak gambarkan satu masa nanti sampailah giliran kita juga. Angka giliran tu menuju kepada angka giliran kita. Bila tu? Wallahu a'lam.
Bila, di mana dan bagaimana, kita serah pada Allah Ta'ala. Yang pasti kita buat persiapan dengan nilai-nilai akhirat, dengan nilai-nilai kerohanian, nilai kebajikan. Kita buat yang terbaik dengan penuh keikhlasan sebagai persiapan untuk perjalanan kehidupan yang hakiki di akhirat nanti, untuk negeri akhirat kita nanti. Tu yang kita nak pada hari ini. Tu yang kita pastikan. Hidup kita hari ini dalam keadaan berilmu. Takut-takut kita dibeli dengan harga yang murah. Nak beli dengan harga mahal ni, tidak ada harga yang lebih mahal kecuali harga itu dibayar oleh siapa? Hanya harga yang dibayar oleh Allah Ta'ala sahaja, harga yang mahal, dan ianya tak mampu dibayar oleh makhluk. Siapa boleh bayar? Hanya Allah boleh bayar. Makhluk tak boleh bayar. Hari ni kita duduk sibuk dengan nilai dunia semata-mata sampai lupa nilai akhirat. Dunia tak ada apa-apa, tuan-tuan. Hanya tipu daya. Tapi kena rebut juga. Tapi qadar mana? Sekadar untuk hidup sementara. Jangan sampai kita ni lupa akhirat. Hadis yang pernah saya sebut sebelum ini macam mana? Saya pernah sebut sebelum ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu. Nabi kata, laisal ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinan nafsi. Tidak dinamakan kaya dan berjaya itu dengan sebab banyaknya mata benda, dengan sebab banyaknya harta benda, kekayaan, kemewahan di dunia ini. Tu tak nama berjaya tu. Itu tak namakan kaya sebetul-betul kaya tu. Walaupun hari ini kita nilai seseorang itu berjaya pada harta benda. Betul tak? Betul? Kita tengok seseorang itu berjaya, kita tengok dia pakai kereta apa. Kalau pakai kereta macam saya tu, kelisa tu dipanggil tak berjaya. Betul tak? Pasal pakai kelisa kecil sangat. Kecil. Pasal ramai lagi orang pakai kereta besar. Maknanya kita tak berjaya lah. Lepas tu orang nilai apa lagi selain daripada nilai kenderaan? Orang nilai apa? Rumah. Kalau rumah besar bertingkat-tingkat, menelan belanja kena buat tu berjuta-juta, tu tanda berjaya. Kalau lah duduk rumah flat, tuan-tuan, bertingkat-tingkat juga, tapi kita duduk tengah-tengah tu, kena lift pun tak ada, tuan-tuan. Tu orang panggil tak berjaya. Zahirnya macam tu. Tengok berjaya macam mana? Dia tengok orang yang berjaya ni, 3 tingkat tu dia seorang. 3 tingkat tu dia seorang. Besar pula tu, tak ada kongsi dengan siapa-siapa. Berjaya tak dia ni? Zahirnya kita kata dia ni berjaya. Betul tak? Betul? Lepas tu apa lagi kita nilai seseorang tu berjaya? Kita nilai seseorang tu berjaya, kita tengok pakaian dia. Kita tengok pakaian dia macam mana. Jenama apa benda? Harga berapa? Kalau main pakai jubah macam ni, tuan-tuan, dalam kepala orang tahu ni tak. Ni low class. Ketinggalan zaman, tuan-tuan. Kalau duk main pakai jubah, baju Melayu, kain pelekat, tuan-tuan, tak boleh. Kurang-kurang kena pakai apa? Kena pakai kot. Baru nampak standard negara maju. Kita nak tengok orang tu berjaya, kita tengok dalam bab mana lagi? Tengok pakaian dia, jenama apa benda, harga kita. Ni bukan sebarangan ni. Tengok apa lagi? Nak tengok orang tu berjaya, tengok cincin, tuan-tuan. Kalau 24 tu 24 juta tu tanda berjaya juga, tuan-tuan. Satu sudut lah tu. Satu sudut. Okey. Apa lagi nak nilai seorang tu berjaya? Tengok pendapatan bulanan dia berapa, tuan-tuan. Kalau 50,000 ke atas, tu dah lebih daripada berjaya. Betul tak? Tapi kalau duduk main 2,000, 3,000 label kita, tapi bukan kita lah, label saya lah, tuan-tuan, minta maaf label kita pula termasuk, tuan-tuan tu. Kalau duduk main label 1,000, 2,000, 3,000 ni, tuan-tuan main kaih pagi, makan pagi ni, dia panggil tidak berjaya. Tambah-tambah ekonomi kita merosot pula, lagi tak nampak berjaya ni. Tu nilai dalam masyarakat. Betul tak macam tu? Nilai dalam masyarakat, orang tengok pendapatan si fulan tu berapa, rumah dia macam mana, pakaian dia macam mana, kenderaan dia macam mana. Kalau boleh duduk di taman mana, tuan-tuan?
Oh, nisbah pada penempatan dia duduk tu, dia ada tempat-tempat kan tak? Taman tu dia ada, setengah-setengah taman ni tuan-tuan, bukan sembarangan orang. Tapak tanah tu saja tuan-tuan 3 juta pun ada. Berjaya ni kalau macam tu. Contohnya kalau dalam kawasan kita ni mana tempat? Taman Ta contohnya. Taman Tun tu. Waktu tu kalau hak duduk situ tu kita nampak, oh ni orang-orang berjaya belaka ni tuan-tuan lah. Nampak berjaya. Tapi Nabi nilai kejayaan macam mana? Nabi kata tidak dinama kaya dan berjaya dengan sebab banyak mata benda yang saya sebutkan tadi. Tu belum tentu berjaya. Tu baru di dunia. Tu baru di dunia yang dibangga-banggakan pada hari ini. Yang kalau dalam keadaan itu kita juga tertipu, menjadi penyebab kita lupa Allah, maka kita telah dibeli dengan dunia. Kita telah ditipu dengan harga yang murah. Bukan kata salah pendapatan besar, bukan kata salah pakai kereta besar, bukan kata salah rumah besar, tidak. Tapi jangan sampai dengan habuan-habuan dunia itu kita lupa akhirat. Tapi kalau tak lupa, itu bagus tuan-tuan. Seperti mana sahabat-sahabat Nabi yang hebat, Abdurrahman bin Auf, kaya tak? Kaya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq habis harta untuk agama, kaya tak? Kaya. Kita nak macam tu. Nabi kata macam mana kaya yang sebenar? Nabi kata walakinnal ghina ghinan nafsi, akan tetapi kaya yang sebenar ialah kaya jiwa. Kaya dengan apa tu? Kaya jiwa, kaya hati dengan keimanan kepada Allah, dengan keyakinan yang sebenarnya diletakkan kepada Allah. Tidak ada yang lebih berkuasa kecuali Allah. Dia bina keyakinan dalam hati itu dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan kesyukuran. Semuanya dimuatkan dalam hatinya. Nilai-nilai seumpama itu dibina dalam hatinya, sehingga walaupun dia rebut dunia, tapi dia tidak tertipu dengan dunia. Walaupun dia kereta besar, dia tak tertipu dengan kereta besar. Walaupun dia gaji besar, dia tak tertipu dengan gaji besar. Dia tidak tertipu. Itu yang kita nak sebenarnya. Semua tu akan berlaku baik pada diri kita bila mana kita ada ilmu. Baru kita boleh handle perkara tersebut dengan cara yang terbaik. Tapi kalau tak cukup ilmu, maka kita akan terkandas. Kita akan tumbang sebelum sampai kepada penghujungnya. Pasal apa? Pasal kita tak tahu nilaian yang sebenar. Kita anggap itulah syurganya. Syurga bagi kita di mana? Nabi pernah bagi tahu, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Nabi bagi tahu dunia ni penjara bagi orang-orang yang beriman, dan pada masa yang sama syurga bagi golongan-golongan yang kafir. Bagi orang kafir membujur lalu melintang patah, tidak ada halal haram, boleh buat apa saja, semata-mata hidup untuk cari keseronokan, memuaskan hawa nafsu. Kita Nabi kata dunia ni penjara bagi orang-orang yang beriman. Maknanya macam mana tu? Nak buat satu-satu perkara, kita kena tengok landasan agama, kena tengok tu dalil Al-Quran dan hadis macam mana, larangan, perintah, halal ke haram, makruh ke haruf, kena tengok balik. Nak makan, nak minum, tengok dulu daripada mana tu, halal ke haram, bagi jelas. Tak boleh sewenang-wenang. Tu dia panggil penjara. Maknanya kita tak boleh main langgar mengikut hawa nafsu kita, kena ikut garis panduan syariat. Nak seronok-seronok, tengok je. Dia ada garis panduan. Dalam Islam hidup berpasang-pasangan kan, maka pasangan dalam Islam melengkapi kehidupan tersebut dengan cara nikah yang sah, ijab kabul yang sah. Tapi kalau kita tanya selain daripada Islam yang tidak titik berat perkara ni, tak kira lah apa pun, janji boleh layan hawa nafsu. Dalam Islam, bila mana kita ambil kaedah yang betul, dengan ijab kabul yang sah, dengan prasyarat yang telah ditetapkan, maka pergaulan tersebut di samping seronok, dia jadi ibadah, dapat pahala free tuan-tuan. Bila mana kita ikut garis panduan agama. Tapi kalau kita ikut hawa nafsu, maka kita dapat seronok saja,
bahkan kita berdepan dengan laknat Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh penduduk langit bumi turut melaknati kita. Macam mana kedudukan? Kita sambung lepas laungan azan. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seterusnya keterangan, ilmu agama adalah sumber dari apa yang disebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang kita nak cari, ilmu yang berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, melibatkan akidah, melibatkan syariat, melibatkan akhlak. 3 penjuru penting. Kalau kita belajar salah satu, belum lengkap lagi kefahaman kita. Nak pastikan mula-mula sekali akidah. Akidah pastikan teguh pendirian kita, simpulan dalaman kita, pegangan kita ialah pegangan yang tak boleh dijual beli dan bertukar ganti, walaupun marilah habuan macam mana pun tak tukar. Yang kedua berkaitan dengan ilmu syariat, berkaitan dengan hukum hakam dalam kehidupan. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, kita kena faham kedudukan tersebut. Lebih-lebih lagi melibatkan awalnya melibatkan fardu ain, melibatkan individu itu sendiri. Kena belajar betul-betul fiqh. Yang ketiga, tak sempurna kefahaman Islam kita kalau sekadar belajar akidah, belajar syariat sahaja tetapi tak ada akhlak. Solat rajin dah, baca Quran rajin dah, tapi kalau tak ada akhlak, maka terumbang ambing lagi kefahaman kita ketika itu, menjadikan kadang-kadang sia-sia ibadah kita. Kalau kita ibadah, tiba-tiba dalam hati kita ada riak, dalam hati kita ada takabur, dalam hati kita ada sum'ah. Ada erti tak? Tidak ada erti. Hebat dah solat, tapi ada riak dalam. Riak ni kita nak mengaji bab mana? Pengajian nak buang sifat riak dalam hati ni, kena mengaji akhlak ataupun kena mengaji tasawuf. Kena mengaji kitab tasawuf ataupun dia panggil kitab akhlak. Baru kita boleh selarikan 3 kefahaman tersebut, akidahnya, syariatnya, akhlaknya. Barulah ketika itu kita tampil sebagai seorang muslim mukmin yang hebat. Tapi kalau kita ambil salah satu ataupun belum melengkapi ketiga-tiganya sekali, maka dalam keadaan terumbang ambil juga kita. Kefahaman kita ketika itu belum lagi sampai kepada kemuncaknya. Maknanya semua ilmu-ilmu kita kena belajar. Tak boleh yang ni kita nak belajar, hak ni kita pelan-pelan dulu, tak boleh. Kena semua sekali. Ilmu yang disebutkan tadi asasnya berasaskan kepada apa yang Nabi tinggalkan kepada kita, iaitu Al-Quran dan hadis. 2 tu je. Asasnya ada 2. Dan mesti difaham seperti cara para sahabat memahaminya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak faham ilmu, nak faham Quran hadis, kena cara macam mana? Kena faham seperti mana sahabat-sahabat Nabi faham, seperti mana para tabi'in faham. Maka hari ni kita kena faham macam tu dah juga. Nabi dah tak ada, tuan-tuan. Nabi dah wafat 1400 tahun yang lalu. Maka Nabi tinggalkan siapa? Nabi tinggalkan kita selain daripada Al-Quran dan hadis sebagai rujukan. Bagaimana nak memahami Quran hadis itu? Nabi pernah sebut dalam satu hadis, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nak faham Quran, nak faham hadis, nak faham tata cara ubudiyah pada Allah, perhambakan diri pada Allah mengikut garis panduan yang betul ditinggalkan oleh Nabi. Kena belajar dengan siapa? Tak dapat tidak, kita kena belajar dengan para alim ulama. Kena belajar dengan alim ulama. Tak boleh kita beli buku, kita beli kitab, kita belajar seorang-seorang kat rumah dengan sebab kita pandai baca. Orang yang pandai membaca belum tentu lagi dia boleh memahami. Belum tentu lagi dalam bab agama dia boleh memahami dengan betul. Asal apa? Dalam Islam dia ada kaedah pembelajaran.
Mesti kena ada guru. Lebih-lebih lagi dalam bab akidah, lebih-lebih lagi dalam bab hukum hakam, nak istinbat hukum, melibatkan Al-Quran, melibatkan hadis, nak mengenali hadis ni hadis sahih, hadis maudhu', hadis dhaif dan seumpamanya. Maka tak dapat tidak kita kena belajar dengan para alim ulama. Kalau tak, kalau kita anggap kita ni dah pandai baca, kita pun beli buku, beli kitab kat kedai, dekat maktabah mana-mana, kita pun baca kat rumah kita faham mengikut kehendak kita. Kita khawatir, takut-takut yang kita faham itu mengikut hawa nafsu kita, bukan kedudukan sebenar yang ditulis dalam kitab. Sebab tu man la syaikha fasyaitanu syaikhuhu. Barang siapa yang tak ada guru, maka yang jadi gurunya siapa? Maka yang jadi gurunya ialah syaitan. Syaitan jadi guru. Sebab tu kalau kita baca Quran kat rumah, tak pergi menghadap guru, dia kata betul masa kat rumah. Betul tak? Masa kita baca seorang-seorang kat rumah, baca Quran kat rumah, sebelum pergi menghadap guru tajwid, kita kata betul, tak salah. Nak salah macam mana? Tak ada orang tegur. Betul tak tu? Pergi depan guru tajwid, baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Tu guru pun tegur. Sebutan ba tak betul, sin tak cukup. Kata kat rumah okey je, dia kata. Iyalah, kat rumah siapa tegur? Kat rumah tak ada orang tegur, menjadikan kita rasa betul tadi tu hawa nafsu kita. Seronok kita ketika itu dengan sebab tak ada orang tegur. Sebab tu kena pergi belajar. Bila mana kita belajar, kita tahu, walaupun kita rasa betul kat rumah, kita syok sendiri. Betul tak? Kita syok sendiri. Sekarang ni kalau kita nak mengaji tajwid lah, nak ikut-ikutan semata-mata, sekarang ni ada keluar pen kan, pen tu tunjuk je dia pun bunyi. Kita boleh setting. Hari ni kita nak dengar Syekh Muhammad Jibril, tekan Syekh Muhammad Jibril pun baca. Hari besok kita nak dengar apa pula? Syekh Abdul Rahman Sudais, kita tekan, tunjuk je dia pun baca. Itu pun ikut je. Syekh Muhammad Jibril baca betul, Syekh Abdul Rahman Sudais betul, semua betul. Kerana mereka dah ada pengiktirafan, kita pun ikut seperti mana dia baca. Kita kata kita baca betul, sebiji macam Syekh Muhammad Jibril. Kita kata Syekh Muhammad Jibril tegur kita ke? Masa kita ikut dia tu, dia dengar bacaan kita ke? Kita je dengar bacaan dia melalui pen. Pen apa panggil? Pen main tunjuk tu. Dia baca, kita dengar. Kita baca, dia dengar tak? Kita baca, dia tak dengar. Maknanya kita syok sendiri masa tu, tuan-tuan. Tidak sah belajar ilmu dengan kaedah tersebut. Untuk lapisan pertama, sebelum kita pergi menghadap guru, boleh lah. Buka CD, buka kaset, ambil mana-mana kecanggihan semasa untuk lapisan pertama sebagai ikut-ikutan awal. Untuk pengesahan, mana pergi? Kena pergi menghadap guru, kena ada talaki, kena ada musyafahah. Baru betul mengaji, tuan-tuan. Kalau tak jadi, tuan-tuan. Dia jadi syok sendiri. Sama juga kita, tuan-tuan. Kalau kita boleh baca, tuan-tuan, kita pun duduk kat rumah, dia kata apa yang ustaz bagi tahu tu aku pun boleh bagi tahu macam tu. Kita rasa kita dah rasa hebat, tuan-tuan. Agama ni, tuan-tuan, kita tak boleh tafsir dengan kepala lutut kita. Kita tak boleh tafsir dengan kepandaian kita semata-mata. Agama ni dia ada prasyarat dia. Nak menafsirkan Al-Quran dan hadis ni, dia kena faham kedudukan, dia kena tahu ilmu nahwu dan saraf ni, dia kena tahu balaghahnya, dia kena tahu mantiknya, dia kena tahu selok-belok penafsiran, tuan-tuan. Tak boleh kita main langgar macam tu je, terjemah ikut pandai-pandai kita. Dan kita kena tahu bahasa Arab. Bila mana kita nak terjemah Al-Quran, nak tafsir Quran, nak tafsir hadis, maka, tuan-tuan, kita kena tahu semua tu. Kalau kita tak tahu, menjadi penyebab kadang-kadang kita silap faham pada masa tersebut. Bila mana kita silap faham,
masa itulah syaitan tepuk tangan. Dia kata aku tak payah buat kerja lebih. Pasal apa? Dia dah silap faham. Bila mana silap faham, syaitan dah tak buat kerja lebih. Dia solat, syaitan tak ganggu. Pasal apa? Tak payah ganggu, tak diterima, dia kata. Betul tak? Pasal apa? Pasal ilmu yang dipelajari ketika itu tidak didasari dengan kefahaman yang sebenar, tanpa guru yang sepatutnya. Maka syaitan pun tak ganggu. Dia kata nak ganggu apa? Memang tak betul dah. Bacaan tak betul, rokok sujud tak betul, banyak benda yang tak betul. Lalas sekali syaitan pun tengok saja. Dia kata tak payah ganggulah kalau macam ni, pasal banyak perkara tak betul dah. Nak betul macam mana? Belajar dengan buku semata-mata, tak belajar dengan berguru. Sebab tu kena berguru sebelum datang pertikaian. Antara bentuk pertikaian yang tak pernah rehat tuan-tuan, mana dia? Pertikaian yang dibawa datang oleh fitnah sepanjang masa, sepanjang ketika, iaitu daripada syaitan dan iblis. Tunggu masa je. Silap sikit dia masuk, silap sikit masuk terus. Tu pentingnya kita belajar dengan kaedah yang betul, dengan cara berguru. Tak dapat tidak? Kita hari ni seronok dah sebenarnya, pasal masjid kita beroperasi, bukan sekadar solat berjemaah, bahkan kuliah maghrib tiap-tiap malam, kuliah subuh Sabtu Ahad, tiap-tiap pagi Sabtu Ahad. Lepas tu hari cuti, hari-hari cuti lain ada lagi. Tengok, kita tak payah pergi jauh-jauh dah. Kita istiqamah datang masjid pun kira dah cukup bagus dah. Paling duka cita dah datang masjid, balik lagi. Allahu Akbar. Hak ni duka cita tuan-tuan. Dah datang dah, maghrib tu datang dah tuan-tuan. Kalau ada temu janji, kalau ada apa-apa yang tak boleh dielakkan, hak tu tak ada masalah. Tapi kalau saja-saja nak balik, duduk ruang tamu kat rumah, balik dengan berita TV3 kat rumah, maka ni duka cita tuan-tuan, yang kita paksa jawab depan Allah Ta'ala besok. Pasal Nabi kata macam mana? Nabi kata kalau kamu lalu di taman-taman syurga itu, kamu kena singgah walaupun sekejap. Hari ni kita bukan lalu, dah confirm duduk dalam majlis ilmu dah. Dah duduk dalam masjid dah solat dah maghrib tuan-tuan. Dah solat dah maghrib. Dah tengok dah atas tu tuan-tuan. Tiap-tiap malam tukar-tukar tuan-tuan. Tiap-tiap malam kita tahu dah jadual macam mana. Maknanya kalau tanpa ada uzur, tak ada sebab untuk kita tinggal majlis tersebut tuan-tuan. Tak ada sebab lagi. Pasal Nabi kata macam mana? Nabi kata kalau kamu lalu taman-taman syurga, jangan kamu tinggalkan, walaupun jangan kamu berlangsung pergi kecuali kamu singgah walaupun sekejap. Ambillah keberkatan melalui majlis ilmu yang sedang berkumandang ketika itu. Nabi isyarat pada peringkat awal. Nabi kata kalau kamu lalu taman-taman syurga, maka singgahlah walaupun sekejap. Sibuk mana pun sekejap pun tak apa dah. Ambil apa? Ambil keberkatan, ambil iktibar, ambil ibrah di sebalik majlis tersebut. Lalu ada sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah itu taman-taman syurga? Nabi jawab, itulah dia majlis-majlis ilmu, majlis tazkirah, majlis ceramah, majlis yang ada dalamnya baca Quran, yang majlis ada dalamnya baca hadis, majlis yang ada dalamnya ilmu-ilmu mengingati Allah, ilmu-ilmu mempersiapkan diri untuk kehidupan yang hakiki di akhirat nanti. Nabi kata itulah dia taman syurga. Sekarang ni kita duduk di taman-taman syurga. Raudhatun min riyadil jannah. Ni satu taman daripada taman-taman syurga. Sebab tu saya mengajak diri saya, sekarang ni kita sambut tahun baru lagi kan. Tahun baru 1437 Hijrah. Tahun baru lagi kita, kalau tak boleh berubah lagi tuan-tuan, penat ni. Kita kena rasa tuan-tuan, kemungkinan besar ni ni tahun terakhir itu tuan-tuan. Kalau kita boleh bawa, kalau kita tak boleh tinggal lagi perangai lama kita tuan-tuan, nak bawa yang lama lagi tuan-tuan, teruk itu tuan-tuan. Peluang ni bukan semua orang dapat ni. Sebab tu nisbah kepada majlis ilmu yang ada di hadapan kita tuan-tuan, jangan lepaskan peluang. Jangan lepaskan peluang. Masuk dalam majlis itu, muhasabah diri. Dengan niat apa?
dengan niat nak baiki diri. Bukan niat benda lain. Nak baiki diri, nak belajar, nak baiki diri. Supaya ada cacat celah dalam diri, kita boleh berubah sebelum kita ni dijemput oleh Allah. Kalau kita dalam majlis ilmu, kita pun teringat cerita berkaitan dengan taubat, cerita berkaitan dengan dosa, kita berasa insaf ketika ada peluang lagi untuk kita taubat sebelum kita dijemput oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau kita, tuan-tuan, ada majlis ilmu tapi kita tak dengar, kita rasa kita dah hebat. Bila mana kita rasa hebat, tuan-tuan, habis kita lupa, tuan-tuan, kita ni lemah, kita ni tak hebat, tuan-tuan. Yang hebat siapa? Allah. Yang ada pada kita ni pinjaman semua ni. Pinjaman. Mata kita Allah Ta'ala bagi pinjam, telinga bagi pinjam, anak kita Allah Ta'ala bagi pinjam, isteri Allah Ta'ala bagi pinjam, suami Allah Ta'ala bagi pinjam. Maksudnya macam mana? Allah Ta'ala boleh pisahkan suami isteri tu bila-bila masa. Dengan kematian, dengan sakit demam, dengan kemalangan dan seumpamanya. Wa'iyyazubillah. Maknanya kuasanya ada pada siapa? Hanya ada pada Allah. Sebab tu kita jangan terpengaruh. Kedudukan tu kita kena faham. Okey, seterusnya. Maknanya nak faham nilai ilmu tu, pastikan kita kena belajar dengan alim ulama. Kena cari orang hak betul-betul, tuan-tuan. Kalau ada guru-guru yang mursyid, kalau boleh yang mursyid, syarat nak jadi mursyid, tuan-tuan, 40 ke atas. Saya belum lagi, tuan-tuan. Baru 35, tuan-tuan. Ada 5 tahun lagi. Baru tu pun belum tentu sampai kepada level mursyid, tuan-tuan. Dengan pakaian kita, dengan tutur kata kita, dengan pergaulan harian kita, dengan ilmu level pengajian kita, semua tu diambil kira, tuan-tuan. Kita nak mengaji dengan guru ni, seboleh-bolehnya cari yang mursyid, yang buat kerja semata-mata kerana Allah. Kalau biasanya kita jumpa, kalau di pondok-pondok, jumpalah kita tengok keadaan tersebut, tuan-tuan. Betapa hebat, tuan-tuan, keberkatan di sebalik pengajian, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi di pusat-pusat pengajian pondok, kita boleh nampak nilai pengajian yang hebat. Nilai pengajian yang hebat, tuan-tuan. Kerja tuan guru, tuan-tuan, baca kitab je, tuan-tuan. Tak ada kerja lain, tuan-tuan. Tapi duit ada tak? Duit ada. Tanah ada tak? Tanah ada. Kereta ada tak? Ada kereta. Kerja benda, kerja mengaji, kerja mengajar je, tuan. Tapi semua boleh ada. Siapa bagi? Allah yang bagi. Pasal apa? In tansurullah yansurkum. Bila mana kita tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kita. Cara macam mana? Macam-macam cara, tuan-tuan. Kadang-kadang hak ni datang bagi, hak ni datang bagi. Tok guru minta tak? Tak minta, tapi orang bagi, tuan-tuan. Orang bagi. Hak pergi mengajar, hak pergi mengaji, tuan-tuan. Bila mana dah lepas, tuan-tuan, dah dapat kefahaman, dia pun balik kampung halaman, kerja macam-macam. Tiba-tiba satu masa dia teringat pada tuan guru, dia bawa habuan masing-masing. Hak ni bawa ni, hak ni bawa kereta, hak ni bawa tanah. Bukan bawa lori satu tanah dah, dia bagi tanah pada tuan guru. Macam-macam. Tu saya tengok suasana tersebut masih lagi kita nampak dengan mata kepala pada hari ini di pusat-pusat pengajian pondok. Murah rezeki mereka, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal mereka, tuan-tuan, faham ilmu dan mereka yakin dengan nilai ilmu tersebut, tuan-tuan. Maknanya kita pun, walaupun kita tak ada kelapangan nak pergi belajar di pondok, tak apa, tuan-tuan. Di tempat kita pun ada hak tua, ada hak muda, kan. Mari mengajar kita, tuan-tuan. Cuma hak mudanya antaranya saya lah, tuan-tuan. Hak muda ni kadang-kadang macam tu lah, tuan-tuan. Kadang-kadang tinggi suara sikit, kadang-kadang biasa-biasa, kadang-kadang dia cubit sikit, itu biasa. Pasal apa? Pasal muda, tuan-tuan. Muda ni maklum sajalah, tuan-tuan, perlu pada banyak tunjuk ajar, itu biasa. Tapi malam ni tak cubit sangat, tuan-tuan. Tak apa, kan? Pasal malam tahun baru, okey, tengok. Dan mesti difaham seperti cara para sahabat memahaminya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa lain kita mesti memahami ilmu agama seperti para sahabat Nabi memahaminya dari kedua-dua sumber utama dalam agama,
iaitu mana sumber utama dalam agama? Sumber utama dalam agama tidak lain dan tidak bukan Al-Quran dan hadis. Nisbah kepada kita dalam mazhab Syafi'i ni kita ada berapa lagi? Ijma' ulama dan qiyas, tambah lagi 2. Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Contohnya baca doa awal tahun, akhir tahun. Ada nas tak? Sudah ni. Ada nas tak? Tidak ada nas. Maka masa ni lah nak guna ijma' ulama dan qiyas. Maknanya boleh buat tak? Boleh buat orang yang nak buat. Siapa yang tak nak buat, tak payah buat. Macam tu. Baik tak baca doa? Nak tanya situ. Baik tak baca doa? Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Maknanya sesuai dengan sambut tahun baru, tuan-tuan. Dengan kita ni banyak salah silap, tuan-tuan, kita mohon ampun, mohon maaf kalau ada salah silap. Kita berdoa pada Allah Ta'ala supaya langkah mula kita, langkah yang boleh memberi keberkatan pada kita daripada awal sampai akhirnya. Salah tak? Tak salah. Maknanya nak baca-bacalah. Tak nak baca, jangan duk petikai orang yang baca. Boleh macam tu? Selamat kan kalau orang faham macam tu. Maknanya tu penting kalau kita belajar. Kalau kita belajar, tuan-tuan, dia tak nak marah orang. Tapi kalau tak belajar, dia faham separuh-separuh, tuan-tuan. Lalas sekali, ni Syiah ni baca doa awal tahun ni. Dia kata Syiah pula, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia, tuan-tuan, tak pegang ijma' ulama dan qiyas. Bila mana tolak ijma' ulama dan qiyas, maka dia jadi macam tu lah. Silap sikit, ni dia kata macam ni. Sebab tu kita hari ni kena banyak belapang dada. Nisbah masyarakat kita ni ada label yang bermacam-macam, belapang dada lah kita, tuan-tuan. Hak jenis ni minat tahlil, hak minat tahlil silakan buat tahlil. Selagi mana tak bercanggah, melibatkan makan harta anak yatim secara jelasnya, nampak secara zahir, silalah nak buat. Kecuali secara terang-terangan nampak kezaliman, melibatkan harta anak yatim dan seumpamanya, masa tu tak payahlah. Maknanya kita tengok saluran-saluran yang betul. Jangan kita ni gelojuh sangat, sampai satu tahap berlaku pergaduhan dalam masyarakat. Tak payah. Maknanya nak baca-bacalah doa awal tahun. Tak nak baca pun tak apa. Awal tahun, akhir tahun dan awal tahun. Nak baca-baca, tak nak baca sudah. Dua-dua betul, tuan-tuan. Dua-dua betul. Maka jangan memahami agama seperti golongan yang mendahulukan akal dari wahyu. Ni salah, tuan-tuan. Bila mana kita tak belajar, tak berguru, tuan-tuan, maka masa itulah kita faham agama dengan guna akal kita sendiri. Kalau main guna akal sendiri, tuan-tuan, kalau kita belajar dalam bab safu khuf, tahu khuf? Khuf ni, tuan-tuan, bagi orang yang dalam keadaan dia ni dalam perjalanan ke ataupun terlalu sejuk, tuan-tuan, dia boleh pakai khuf tak? Boleh. Tapi masa ambil wuduk, dia sapu bawah, sapu atas. Sepatut sapu kat mana? Sapu bawah lah kita berjalan dengan tapak tu. Tapi dalam bab khuf ni sapu kat mana? Sapu atas, tuan-tuan. Sapu atas tu. Kalau kita fikir dengan akal, tak betul ni syariat apa benda ni, pening ni macam ni. Macam tu. Tu kita tafsir agama dengan akal kita. Sedangkan agama ni, yang jaga agama ni, tuan-tuan, siapa? Selain daripada kita urus kehidupan kita ni, tuan-tuan, dengan agama, yang jaga Islam ni, tuan-tuan, yang jaga rumah Allah, selain daripada ada pentadbir dia, ada nazir, ada ahli jawatan kuasa, selain daripada tu, yang menjaga rumah Allah siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sama juga agama ni, tuan-tuan, Allah Ta'ala dah bagi garis panduan. Quran ada, hadis ada. Tiba-tiba kita kata, tak betul Quran ni, betul. Boleh cakap saja. Kalau kita tafsir dengan akal kita, pasti kita akan kata, hadis ni tak betul, Quran ni tak betul. Pasal apa? Pasal kita dahulukan akal lebih daripada wahyu. Maka masa itulah merosakkan akidah kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu pentingnya kita belajar.
Maka jangan memahami agama seperti golongan yang mendahulukan akal dari wahyu. Mereka mengatakan apabila agama itu sesuai dengan akal, maka kami terima. Kalau sesuai dengan akal, terima. Dan apabila tidak sesuai dengan akal, maka kami menolaknya. Boleh macam tu. Islam ni tuan-tuan, manis ke, masin ke, pahit ke, boleh terima ke, tak boleh terima ke, kita ni tuan-tuan makhluk. Bila mana makhluk, kita ni hamba. Hamba siapa? Hamba kepada Allah. Bila mana kita hamba Allah, kita kena ikut garis panduan Allah, hukum hakam Allah, manhaj Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tak sesuai dengan nafsu kita. Walaupun tak sesuai dengan nafsu kita, kena ikut juga tuan-tuan. Tak boleh tolak walaupun sepatah kata, tak boleh tolak walaupun satu ayat, tak boleh tolak, rosak akidah kita. Tak boleh tolak. Mereka telah menjadikan akal lebih dari wahyu. Ini ada golongan tertentu, mereka gunakan, ketepikan wahyu. Kerana itu mereka meragukan wahyu yang bertentangan dengan akal mereka. Bila mana mereka baca Quran hadis, rasa tak sesuai, mereka ketepikan. Macam zaman kita hari ni, dalam bab hukum hakam, dalam bab contohnya dalam bab hukum jenayah. Hukum jenayah Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada kita. Contohnya dalam bab hudud. Hudud ni hudud manusia ke hudud Allah? Wa tilka hududullah. Demikian itulah ketetapan Allah, hudud Allah, bukan hudud manusia. Kerja manusia laksanakan yang sudah ada. Itu kedudukan dia. Bila mana kita ni makhluk Allah, kita tahu hudud ni hudud Allah, bukan hudud manusia. Tiba-tiba hari ni ada orang saman hudud. Pelik kan? Dia saman hudud ni hudud. Kalau hudud tu milik manusia, tak apa nak saman. Tapi kalau hudud tu milik Allah, dia saman siapa tu? Dia saman Allah. Dia tu siapa jadi? Dia tu Allah Ta'ala yang jadi. Hudud tu Allah Ta'ala yang tetapkan. Hukum hakam Allah, tiba-tiba dia saman hukum Allah. Pelik tak? Pelik. Kalau macam tu, ada guru saya bagi tahu, dia kata kalaulah sampai satu tahap hukum hudud pun ada orang saman, hukum Allah Ta'ala pun ada orang nak petikai, macam tu keadaan pergi cari bumi lain. Dia kata duduk di bumi lain, buat sendiri bumi, duduk situ. Kalau tak nak guna hukum Allah, boleh macam tu. Tak ada bumi lain dah tuan-tuan, kita duduk bumi ni je. Maknanya macam mana keadaan sekalipun, kita kena terima, kita kena telan, walaupun pahit. Tapi macam itulah keadaan kita hari. Contoh di negara kita hari ni. Di negara kita hari ni, Islam agama persekutuan. Mana kekebalan Islam sebagai agama persekutuan? Bila mana tuan-tuan pelaksanaan hudud cuba dibangkitkan untuk dilaksanakan di negeri Kelantan, tiba-tiba macam-macam halangan daripada NGO tertentu, daripada orang perseorangan, macam-macam kita dengar pada hari ini. Yang paling menyedihkan kita tuan-tuan, yang tidak setuju dengan perkara ni tuan-tuan, orang yang mengaku dia Islam, yang mengaku agama persekutuan dalam negara itu ialah Islam, tiba-tiba dia yang canggah perkara ni. Ni pelik dia panggil. Ni negara kita hari ni tuan-tuan, Islam ke kita ni? Kalau macam tu, maka tuan-tuan, kalau itulah pertikaiannya tuan-tuan, rosak nilai Islam kita tuan-tuan, rosak nilai Islam kita. Sebab tu Islam ni kita kena terima tuan-tuan, dalam keadaan apa cara sekalipun tuan-tuan. Tak dapat laksanakan, kita usaha tuan-tuan. Macam kerajaan negeri Kelantan tuan-tuan, dia nak buat yang terbaik, usaha lagi dan lagi, tapi tak dapat kerjasama yang baik daripada kerajaan persekutuan. Contoh ni, paling kurang ada jawapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling kurang ada jawapan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal ini ketetapan Allah, ini undang-undang Allah, bukan undang-undang manusia. Dalam keadaan sedikit pun kita tidak reda dengan undang-undang manusia itu. Kita tak reda pelaksanaan undang-undang manusia itu tuan-tuan. Dalam keadaan undang-undang Allah Ta'ala sudah ada di hadapan kita, kita tak reda tuan-tuan. Sebab tu kita cuba lagi dan lagi, tiba-tiba banyak halangan-halangan tertentu. Paling kurang ada jawapan untuk kita
persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Cukup lah tu. Paling kuat. Kalau tak nak jawab benda, tuan-tuan, kita depan Allah Taala. Okey, seterusnya. Mereka telah menjadikan akal lebih dari wahyu. Tafsir hukum Allah dengan akal, tuan-tuan. Dia kata kalau semua kena potong tangan, habis tangan lepas ni. Nak makan sup tangan pergi mana sebelum ni? Pergi Kelantan. Ni dia guna akal menafsirkan wahyu, dia panggil. Pelik kan? Tak payah sebut nama kan? Semua dah tahu. Seakan-akan mereka itu lebih mengetahui daripada Allah, seolah-olah dia ni lebih tahu daripada Allah Ta'ala. Ni pelik. Pasal apa? Akal mendahului wahyu ketika itu. Seolah-olah mereka lebih mengetahui daripada Allah dan Rasulnya. Dia rasa dia hebat daripada Allah dan Rasul. Contohnya dalam bab simpan janggut. Dia kata zaman Nabi dulu tak ada pisau cukur. Senang bercakap, tuan-tuan. Kalau nak bercakap macam tu tak payah mengaji tinggi, betul tak? Tak payah mengaji tinggi-tinggi, boleh bercakap macam tu, tuan-tuan. Maknanya kalau tak nak lalu jalan ada tu, cari jalan hak tak ada tu. Kalau macam ni tak payah mengaji tinggi, tuan-tuan. Betul tak? Kalau sini dah ada tu, dah naik lagi hari ni, tuan-tuan. Semalam naik lagi. Tak nak lalu jalan ada tu, pergi cari jalan kampung hak tak ada tu. Kalau macam ni, tuan-tuan nak latih jemaah menteri lepas ni, tuan-tuan cari hak tak payah mengaji tinggi. Pasal apa? Kalau mengaji tinggi dia tak boleh bercakap macam tu. Tu bukan cakapan orang yang mengaji tinggi. Orang hak tak mengaji boleh bercakap macam tu, tuan-tuan. Betul tak? Lepas ni nak latih jemaah menteri, tuan-tuan cari hak tak ada CJ, tak ada apa, tak payah, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal nak cakap macam tu je. Pelik zaman hari ni, tuan-tuan ya. Lagi pelik. Kita tengok. Mereka inilah yang dikatakan pada zaman dahulu dengan golongan Mu'tazilah. Ni hak jenis guna akal ni. Kalau zaman dulu dia panggil Mu'tazilah. Sikit-sikit tafsir dengan akal, sikit-sikit dahulukan akal, ketepikan wahyu. Atau pada zaman sekarang ini dikenali dengan golongan Islam rasional. Ikut akal juga. Islam tapi ikut akal. Ikut fikir baik, baiklah. Fikir buruk, buruklah. Dia tak nak ikut undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Ada tak zaman hari ni? Ada zaman hari ni, tuan-tuan. Banyak sangat hari ni, tuan-tuan. Contohnya dalam bab pakai tudung. Dia kata kalau duk pakai tudung, terperak je macam tu yang tak berlari tu. Akal fikiran kita jadi kolok tu pasal duk pakai tudung. Duk pakai songkok, muslimah pakai tudung, lalas sekali akal kita ni, tuan-tuan, tak masuk kepala kita ni, tak masuk udara, lalas sekali duk fikir benda-benda jumuk, dia kata. Tu pelik, tuan-tuan, zaman hari ni. Pasal apa? Memikirkan perkara tersebut dengan akal, lalas sekali kita nafikan Al-Quran dan As-Sunnah, nafikan wahyu. Ada di zaman kita pada hari ini juga. Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan akal yang sebenar. Sedikit pun, tuan-tuan, Islam tidak bertentangan dengan akal yang sebenar. Pasal apa? Yang datangkan kepada kita Islam, tuan-tuan, Allah mana? Allah yang menjadikan seluruh langit dan bumi, termasuk kita sebagai manusia. Maka ia paling sesuai untuk kita, tuan-tuan. Tak bercanggah dengan akal. Memang akal manusia ini perlu dipakai, tetapi wahyu itu mesti didahulukan daripada akal, bukan sebaliknya. Akal kena pakai, tapi wahyu didahului sebelum daripada akal, tuan-tuan. Apa-apa sekalipun, walaupun bercanggah dengan akal, kena dahulukan wahyu. Panjang lagi nak cerita ni, tuan-tuan. Macam mana sekalipun, kita kembalilah kepada nilai-nilai Islam yang sebenar. Masa pun dah berlalu, jadi saya nak tutup setakat tu je lah untuk kali ini. Jadi bersempurna kita sambut Ma'al Hijrah lagi pada tahun ini 1437 Hijrah. Di sini marilah kita tanam keazaman, tajdidkan niat kita untuk kita ubah kehidupan kita sebelum ini. Kalau dah baik sebelum ni, kita pergi kepada lebih baik. Kita majukan kehidupan kita. Dari segi sudut takarrub kita pada Allah, sebelum ni dah dekat pada Allah. Moga-moga sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini lebih lagi mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni datang dah masjid tapi lewat sikit. Masuk Ma'al Hijrah ni berubah jadi awal sikit, tuan-tuan. Berubah lah kita, tuan-tuan. Semua peringkat kita berubah. Saya kena berubah,
muslimi muslimat sekalian kena berubah. Moga-moga tuan-tuan tahun baru pada ini memberi satu sinar baru pada kita semua untuk pastikan kita muslim mukmin yang hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping apa yang kita cerita pada malam ini, asas kehidupan kita ialah ubudiyah pada Allah, dan asas ubudiyah kepada Allah itu ialah ilmu. Maka belajarlah ilmu tuan-tuan, daripada mana? Mengikut kata-kata hukama tuan-tuan, belajar ni minal mahdi ilal lahdi, daripada buayan sampai ke mana? Sampai ke liang lahat. Kita belajarlah sedaya upaya kita supaya tindak tanduk kita tepat dengan landasan Al-Quran dan As-Sunnah. Insya-Allah ia akan menjadi kebanggaan kita, kebahagiaan pada kita semua untuk kehidupan yang hakiki di akhirat nanti, insya-Allah. Sekadar itu saja untuk malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan dan kejahilan saya sendiri, mohon maaf pun ampun di atas segala kekurangan dan ketelanjuran. Sebelum saya tutup juga, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada peserta-peserta ibadah korban ke Kemboja di bawah bimbingan saya di atas nama Musafir Korban Akikah ke bumi Kemboja baru-baru ini. Ramai di kalangan sahabat-sahabat kita di sini, muslimin muslimat di sini yang menyertai, sama ada korban ataupun akikah ataupun memberi sumbangan. Dengan saya ucapkan mewakili sahabat-sahabat fakir miskin di bumi Kemboja dengan ucapan jazakumullahu khairal jaza wa jazakumullahu khairan katsira, di atas segala sumbangan dan sokongan yang telah diberikan itu, moga-moga ianya sebagai amal soleh kita bersama, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.